Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azalia Natasha binti Muhammad Azim dan kumpulan saya Nuraidah binti Bahtiar, Nurushdina Syazanani binti Syaril Azam dan Putri Fatin Diana Sabri ingin menerangkan tentang isu-isu sains dan teknologi dan penyelesaiannya. Okey, apa itu sains? Menurut Sun and Trowbridge, sains merupakan pengetahuan dan proses. Manakala Ruslan Stone menyatakan bahawa sains adalah ilmu yang menerangkan cara-cara untuk mendapatkan dan mempergunakan pengetahuan dalam proses dan produk yang tidak dapat dipisahkan. Manakala maksud teknologi pula berasal dari bahasa Yunani iaitu teknologia, di mana kata tech bererti keahlian dan logi bererti pengetahuan. Ilmu sains dan teknologi mempunyai kajian masalah, membuat analisis, mereka hipotesis dan membuat eksperimen daripada amali dan kajian-kajian yang ingin dibuat oleh para ilmuwan. Ilmu sains juga mempunyai ciri-ciri kuantifikasi, iaitu ciri-ciri kuantifikasi dalam ilmu merupakan kepelbagaian dalam aspek yang logik dan wujud. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nuraidah binti Bahtiar. Saya akan membentangkan tentang Islam dan bioteknologi. Dalam Islam dan bioteknologi ni, dia semakin majunya sains dan teknologi sebenarnya akan semakin menambah pembendaharaan tanda-tanda kekuasaan Allah Sang Pencipta. Kesempurnaan kekuasaannya dan kerapihan hikmahnya, semua ini seharusnya akan semakin memantapkan keimanan dan ketakwaan kepadanya, bukan sebaliknya. Firman Allah SWT, sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Dan sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, iaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Berkata, Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Seterusnya, Islam dan pendidikan alam sekitar. Al-Quran menyatakan bahawa dalam penciptaan manusia, Tuhan menciptakan alam sekitar terlebih dahulu. Turut dijelaskan juga bahawa alam sekitar sengaja dicipta untuk kemudahan bagi manusia. Firman Allah, ialah yang menjadikan bumi ini untuk kamu sebagai hamparan dan langit serta segala isinya, sebagai bangunan yang dibina dengan kokohnya dan diturunkannya air hujan dari langit, lalu dikeluarkannya dengan air itu berjenis-jenis buah-buahan yang menjadi rezeki bagi kamu. Maka janganlah kamu mengadakan bagi Allah sebarang sekutu, padahal kamu semua mengetahui. Surah Al-Baqarah. Dalam wacana Islam yang bersumberkan Al-Quran dan hadis yang selalu dikemukakan ramai ilmuwan Islam berkisah pada 3 perkara besar, iaitu wacana teologi, kepercayaan terhadap Tuhan, wacana syariah, amalan perbuatan yang diambil dari Al-Quran atau hadis seperti solat, puasa, wudud dan urusan jual beli dan sebagainya. Yang ketiga dan terakhir, wacana tasawuf, melibatkan urusan hati manusia bagaimana hendak memastikan manusia menjadi baik dengan sebenar, bukan kerana berlakon dan buat-buat. Seterusnya. Nama saya Nurushdina Syazanani. Saya akan menceritakan tentang senaman yoga dan pandangan Islam terhadap yoga. Pada pandangan Islam tentang senaman yoga ini, kebanyakan gerakan yang dilakukan di dalam yoga berdasarkan unsur dalam agama Hindu, lalu dikhatiri boleh membesarkan akidah masyarakat yang beragama Islam yang mengamalkannya. Datuk Noor Gandut mengkritik persoalan ini yang membabitkan umat Islam berkata, senaman yoga ini perlu diharamkan kerana ianya bercanggah dengan akidah, syariat serta akhlak Islam dan wajib ditinggalkan oleh individu yang mengamalkannya. Pengharaman ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW daripada Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Rasulullah SAW bersabda, tinggalkan apa yang meragukan kepada apa yang tidak meragukan.
Saya Puteri Fatin Diana ingin menerangkan dorongan Islam kepada aktiviti sains dan teknologi ergonomik. Konsep dalam ergonomik menepati ajaran Islam, konsep kesejahteraan manusia dan pencegahan daripada perkara yang mendatangkan kemudaratan dalam pekerjaan dan kehidupan. Maqasid Al-Syariah atau dikenali dengan nama Al-Kulliyatul Khams menekankan kepada penjaga keselamatan dan pemeliharaan agama, nyawa, akal, keturunan dan harta. Asas penjagaan keselamatan diri sendiri dan orang lain juga telah dibicarakan dalam Islam apabila Rasulullah SAW menganjurkan supaya membuang duri daripada jalan yang merupakan satu bentuk sedekah di samping bertujuan agar duri tersebut tidak mencederakan sesiapa. Islam menuntut supaya patuh dan taat bagi sesuatu arahan. Hal demikian selari dengan maksud hadis riwayat Al-Bukhari, wajib ke atas setiap Muslim patuh dan taat kepada pemerintah sama ada ia suka atau tidak. Selama mana ia tidak diperintah melakukan maksiat. Sekiranya ia diperintahkan melakukan maksiat, maka janganlah patuh dan taat. Riwayat Al-Bukhari. Sebagai kesimpulan, tuntasnya kita dapat lihat isu-isu sains dan teknologi dan penyelesaiannya ini mengajar kita bahawa generasi pada masa ini patut mendalami ilmu sains dan teknologi ini. Maka pemikiran mereka akan lebih luas dan mereka akan mencipta pengalaman melalui ilmu-ilmu sains yang mereka pelajari. Generasi masa kini hendaklah mendalami ilmu sains dan teknologi dengan lebih dalam untuk membina masa depan yang lebih cerah. Peribahasa Melayu ada menyatakan bahawa belakang parang kalau tak diasah, lagikan tajam, merupakan impak yang positif untuk generasi muda yang gigih belajar tentang ilmu-ilmu pengetahuan yang ada di dalam dunia ini. Kita juga perlu seimbangkan dengan mengukuhkan lagi ilmu agama untuk mendapat pelbagai maklumat tentang bagaimana Allah SWT mencipta alam sekitar ini. Allah SWT telah menerangkan bagaimana proses bumi diciptakan dan bagaimana terjadinya manusia di dalam Al-Quran. Sekian, Terima kasih buat kami.